Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korang ada baru-baru ni negara kita ni macam hektik sikit tau dengan PKP tak habis-habis, orang bunuh diri, orang apa tu semua. Dan baru-baru ni ada lagi satu isu pasal kibarkan bendera putih untuk dapatkan bantuan. Pada pendapat aku setuju dengan apa usaha orang nak bantu orang lain. Dan aku ada baca komen-komen tau pasal benda-benda pasal kibarkan bendera putih ni, tak perlulah nak kibarkan semua. Dan benda yang paling bagi aku tak boleh nak terima, ada orang yang berimagekan agama, dia cakap kita tak perlu nak kibarkan bendera, tapi kita perlu angkat tangan dan berdoa. Ya Allah, korang yang bercakap dan yang berpendapat macam ni pasal berdoa, korang rasa kalau kita berdoa kan, kita berdoa, ya Allah Tuhanku, aku lapar, aku susah, lepas tu amin ya rabbal alamin, kau selak bawah sejadah ada roti ke? Nak bagi anak korang makan, ada tiba-tiba kau selak bawah sejadah ada duit nak bayar duit installment kereta, installment rumah kau? Tak. Kita kena usaha. Bukan aku nak menidakkan the power of doa tau, tapi kan Allah juga suruh kita berusaha tau. Dan korang nak cakap yang orang yang kibarkan bendera putih ni dia tak berusaha ke? Korang contohnya ada satu post tu, dia siap bagi semua kerja-kerja kosong. Tak, korang kena faham tau. Contoh aku dapat satu kes tau. Aku dapat satu kes yang satu keluarga ni, kau bayangkan anak dia kecil tau. Anak dia bayar anak aku mungkin 10-11 bulan. Dia cakap kat aku, anak dia ni dah 2 minggu, seminggu lebih 2 minggu makan air beras, minum air beras. Aku pun tak tahu air beras tu apa. Nak gantikan susu, dia bagi anak dia yang masih bayi tu minum air beras. Kat mana korang punya peri kemanusiaan bila korang dengar cerita ni dan kau tak nak bantu tau? Pada pendapat aku kan, benda ni betul-betul sangat menguji aku tau. Aku tak tahu apa aku nak jawab dekat Tuhan, dekat Allah nanti kalau aku mati. Aku tahu orang ni susah dan aku tak nak bantu. Aku tak tahu aku nak jawab apa, alasan apa aku nak bagi tahu dekat Allah tau pasal benda ni tau. Dan tolonglah, dalam keadaan sekarang ni kan, apa yang aku nak cakap, semua orang terkesan tau. Masa aku terkesan, tak kira lah kau B40 ke, kau M40 ke, kau T20 ke, semua orang terkesan. Kesusahan orang lain-lain. Yang B40 kesusahan dia lain. B40 ni sampai tahap dah nak kena halau daripada rumah sebab tak bayar sewa, sampai anak bini tak ada duit nak makan. Yang M40 pula kesusahan dia nak bayar hutang, kereta nak kena tarik, rumah nak kena lelong, muflis, bank datang kejar. Yang T20 pula masalah dia macam mana usaha dia nak kekal relevan, nak kekalkan company dia tu, company yang dia bina bertahun-tahun, tiba-tiba waktu PKP ni dia tak boleh nak survive. Dan aku nak minta tolong kat korang, tolong jangan judge orang, tolong jangan judge orang yang minta bantuan ni. Contoh bila aku baca komen-komen, aku perasan satu benda tau. Orang Malaysia ni sangat suka judge orang. Dia suka menghakimi orang. Dia macam tak ada kerja lain, dia nak hakimi orang. Contoh kan, andai kata yang minta bantuan tu B40, nanti cakap lah, oh ni mesti yang suami tu malas. Dah tahu suami gaji sikit, bini kerjalah, sibuk nak jaga rumah. Kalau kerja dapat bantu suami, jangan judge orang. Kita tak tahu masalah orang. Kau nak bantu, kau bantu. Kau tak nak bantu, kau diam. Keyword dia diam, shut up, okay? Sebab aku cuba kau fikir, adakah dengan cara kau cakap macam tu akan menyelesaikan masalah dia orang? Tak, benda tu tak selesaikan masalah, malah benda tu mengguris hati orang tau. Seronok ke guris hati orang? Contohnya kan, ada orang kan minta bantuan, tolonglah bantu saya. Kat rumah kau ada kereta Honda, kau duduk rumah best, rumah kondo, takkan tak bantu kan? Ni mesti ambil kesempatan. Tak, aku tak rasa pun orang yang minta bantuan yang macam tu ambil kesempatan tau. Sebab kau kena faham, orang-orang macam ni hutang dia lama. Bukannya orang-orang macam ni kalau ada satu hutang tu alhamdulillah, tapi ni orang-orang macam ni kan, hutang. Cuba bayangkan andai kata contoh kan, ada laki bini, yang laki kerja engineer, yang perempuan kerja arkitek. Contoh
Okey, yang lelaki kerja engineer gaji dia 12,000, 13,000. Yang perempuan kerja, yang bini dia kerja gaji 8,000, 9,000. Kalau combine dia dulu gaji dia 20, 25,000. 20,000, 25,000. Lepas tu diorang beli BMW. Okey, lepas tu kau nak judge diorang. Kenapa beli BMW? Nak hidup mewah lah tu. Bukan hidup mewah. Sebab diorang mampu. Faham tak? Diorang mampu. Mula-mula diorang mampu. Sebelum PKP diorang mampu. Sebelum PKP diorang boleh berdiri atas kaki sendiri tau. Janganlah judge. Kenapa suruh beli BMW? Kalau kau beli Azia, tak ada masalah ni. Kau cuba fikir. Kalau kau cuba letakkan diri korang dekat tempat dia. Gaji korang laki bini 25,000. Kau nak guna Azia ke? Gaji laki dengan bini 25,000 guna Azia. Sekarang kalau diorang ambil keputusan untuk guna Azia, korang boleh bayang tak apa orang cakap. Korang yang akan cakap. Sebab tu aku cakap orang Malaysia ni suka judge. Suka judge people tau. Gaji 25,000 guna Azia. Faham tak? Benda tu terjadi. Benda tu terjadi. Jadi faham tak? Aku tak rasa orang yang bergaji 25,000 beli Alphard, beli BMW, beli Merc adalah orang yang nak show off. Tak. Dia orang mampu. Tapi siapa sangka dalam keadaan PKP, tahu tak PKP, banyak company tutup. Kalau tak tutup pun dia downsizing. Kalau tak downsizing pun dia suruh pekerja dia ambil cuti tanpa gaji. Orang-orang macam ni, tahu tak? Orang-orang macam ni. Cuba korang bayangkan dia ni kerja engineer. Okey, cuti tanpa gaji. Okey, kau faham tak term cuti tanpa gaji? Lepas tu kau nak suruh dia cari kerja lain ke? Sekarang ni the status dia tu hanging tau, tergantung. Sama ada kau ni dibuang kerja ke, kau tak dibuang kerja. Aku ada case tau. Aku pernah jumpa tau. Laki bini kerja gaji sedap, rumah sedap, kereta sedap. Tapi dua-dua kena buang kerja. Sekarang ni bini baking, masak kek. Laki pula buat delivery service. Dan syukur alhamdulillah lah dia bagi tahu aku orang-orang taman dia, mungkin sebab orang taman dia ni memang orang yang loaded, orang yang berduit, memang dia support tau laki bini ni. Tapi setakat support macam tu je lah. Orang-orang macam ni lah sebenarnya kalau korang nak faham, dia orang kalau boleh malu nak minta bantuan tau. Tapi alhamdulillah kawan aku yang laki bini kena buang tu bolehlah survive barely tau tak, dalam keadaan paras hidung. Cuba kau bayangkan orang yang lain ni, orang yang tak tahu pasal masalah dia laki bini ada masalah kewangan. Dekat mata orang, dia ni guna BMW mesti banyak duit. Dia ni guna Merc mesti banyak duit. Dia ni guna Alphard mesti banyak duit. Kau faham tak? Diorang tak cerita sebab diorang takut. Diorang takut nak minta bantuan. Dia takut nak cerita sebab ada orang-orang yang suka judging people macam korang ni. Faham tak? Bila diorang takut nak cerita ke orang, nak luah dekat orang, kadang-kadang bukan nak minta bantuan pun, luah dekat orang. Faham tak? Diorang tak nak cerita dekat orang. Lepas tu apa jadi? Diorang simpan seorang-seorang. Of course lah diorang akan simpan seorang-seorang sebab diorang tak boleh luahkan. Sebab diorang tak nak kena judge. Siapa suka kena judge? Aku tak suka kena judge. Korang pun tak suka kena judge. Semua orang tak suka kena judge. Kenapa korang nak judge orang? Jadi sebab tak nak kena judge, apa yang jadi? Diorang disimpan seorang-seorang. Bila simpan seorang-seorang, apa yang jadi? Diorang depresi, kemurungan. Bila kemurungan, mental tak stabil. Bila mental tak stabil, mulalah fikir macam-macam, nak tarik nyawa sendirilah. Sebab tu kes bunuh diri sekarang makin naik. Jadi bila ada cadangan orang nak bantu, okey, dengan cara kibarkan bendera putih, benda tu sangat membantu. Faham tak? Dia tak minta bantuan dekat siapa, dia cuma letak bendera putih kat depan rumah. Contohnya kalau aku ni duduk dekat depan, aku kibarkan bendera putih, ada orang nampak, dia ni adalah jiran aku perlukan masalah, aku tak tahu apa jiran aku ada masalah. Faham tak? Jadi aku nak tolong lah, aku nak jumpa dia lah, apa masalah kau? Aku tak boleh nak tolong banyak, aku boleh bagi 100 je. Tak apalah, halal lah bagi 100. Nanti ada orang lain bagi 100. Lama-lama masalah dia boleh selesai. Kalau masalah dia tak boleh selesai sekalipun, hati dia rasa tenang. Faham tak? Tenang. At least kan diorang tahu yang diorang tak sendiri, diorang tak seorang-seorang. Jadi tolonglah, aku merayu dekat korang, jangan judge orang. Jangan kuat menghukum lah. Jangan kuat menghukum, senang cerita. Okey? Dan kalau korang nak bantu, korang bantu. Benda tu bagus. Jangan letak dekat Facebook, jangan letak kat YouTube, jangan nak letak kat Instagram.
Faham tak? Diorang malu, tahu tak? Diorang malu. Jangan. Korang bantu, korang diam-diam je. Adab dalam Islam, Nabi ajar bersedekah tu macam mana. Bersedekah tu, andai kata ni tangan kanan ni, tangan kanan aku ni bagi sedekah, tangan kiri aku ni tak tahu. Sampai tangan sebelah pun tak tahu, apa lagi orang lain. Itu adab yang Nabi ajar. Bukannya pergi sebar semua orang, aku dah bantu orang ni, aku dah bantu orang ni. Apa yang korang dapat? Hanya kemuliaan di mata manusia tapi kehinaan di mata agama ke? Tolonglah, kalau nak bantu diam-diam. Okay? Aku buat video ni bukan aku nak brag apa-apa, aku cuma nak tolong sedar pasal benda ni tau. Yang tak nak bantu pula, senang je kerja korang. Korang diam. Faham tak? Korang diam. Diam ni maksud tutup mulut, jaga tangan, jaga posting. Sebelum korang posting apa-apa tu, fikir panjang. Allah bagi otak, fikir macam mana. Okay, aku tak. Adakah posting aku ni akan membantu orang tu? Kalau bantu, post. Senang kan? Kalau tak bantu, dah tak payah post, tak payah kecam, tak payah hina, tak payah bagi cadangan. Orang tak minta cadangan, kau nak bagi cadangan. Tolong. Kita semua terkesan. Tak terkesan dari segi duit, terkesan dari segi lain. Faham tak? Korang mungkin golongan yang beruntung. Golongan yang beruntung tak ada masalah duit. Tapi tolong jangan jadi orang yang ada masalah hati. Tak ada masalah duit tapi ada masalah hati, sama juga parah dia. Yang dengki. Ramai orang bantu dia, tak ada orang bantu aku. Nak bantu apa? Faham tak? Tolonglah, jangan jadi orang yang toksik, yang suka judging people. Benda tu tak selesaikan apa-apa, malah menambahkan lagi masalah. Faham tak? Sekarang ni kita cuba nak bantu. Rakyat orang Malaysia ni dia pemurah. Pengalaman aku bekerjasama dengan NGO, aku dapati rakyat Malaysia ni pemurah. Diorang memang nak bantu orang, tapi masalahnya diorang tak ada medium yang sesuai nak bantu tau. Diorang tak ada medium yang sesuai. Maksud tak ada media, diorang tak tahu nak bantu siapa. Andai kata aku ada duit, takkan tiba-tiba aku nak ketuk pintu jiran sebelah aku. Tak, Assalamualaikum, cik ada kau ni ada masalah duit ke? Tiba-tiba takkanlah jadi macam tu kan. Takkan tiba-tiba aku nak post kat Facebook, takkanlah aku nak tanya seorang-seorang. Tak boleh macam tu, tak boleh. Jadi bila contohnya ada orang macam orang ni nak bantu, dia nampak bendera putih adalah signal yang that people need help. Tak kisahlah pertolongan apa pun, datang jumpa, tanya, okey, apa benda yang aku boleh bantu? Masalah duit ke, masalah makanan ke, masalah rumah ke? Faham tak? Faham ke tak? Tolong diam. Okey, korang fikirlah apa yang aku cakap ni. Okey, renung-renungkan, selamat beramal. Bye bye.